إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Dan kata si Ahmad bin Sa'ad situ, dan kata si Ahmad bin Sa'ad radhiyallahu an, bermula segala seteru itu 4 perkara. Bermula segala seteru itu ada 4. Pertamanya dunia, dan senjatanya ialah makhluk. Dunia, senjata dia ialah makhluk. Yang keduanya ialah syaitan, dan senjatanya, keduanya syaitan, senjatanya ialah kenyang, penjaranya ialah lapar. Dunia senjatanya ialah makhluk, penjaranya uzlah. Ya, siapa yang mengasingkan diri dia. Asing tu ada 2 lah. Sama ada asing zahir atau asing tu batin. Kalau asing yang zahir kita maklum, ya. Ada pun zahir, yang batin ialah qalbi kita. Maka kita kosongkan farik qalbak minal aghyar, kosongkan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berlazat menghadap dengan dia. Senjata dia adalah uzlah, mana mengasingkan akan diri. Yang kedua ialah syaitan. Syaitan wasilahu asyamak wa sijnuhu aljub. Senjata dia ialah kenyang. Dia syaitan berperang dengan kita, dia suruh kita apa? Kenyang. Dia kenyang jadi bodoh kan? Kenyang habis. Dia bila perut kenyang, hati gelap kan? Ya. Sebab dia suruh makan lukaimatun, ya. Sekadar memberi kesihatan, jangan sampai banyak sangat. Dalam hadis sahih Nabi sebut. Al-mu'min ya'kulu fi ma'in wahid, wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ain hasba bin Adam lukaimatun yukimna sulbah fa in kana wala budda fa sulusul li ta'am wal sulusul li syarab wal sulusul li nafas. Orang mukmin dia makan 1 perut, orang kafir makan 7 perut. Mana nisbah yang Nabi gambarkan ialah 1:7.
Lepas tu dia tak pelik kalau tengok orang kafir, oh malam-malam dia pergi makan takut. Mana-mana restoran penuh ni kan. Dan kalau tanya dia lu mau kerja apa? Mau makan kan. Katanya lu kerja mau apa? Dia jawab mau makan. Habis lu makan, mau makan mau kerja kan. Dia makan kerja makan sama dalam kandang. Kandang dia lah, orang kandang ni babi. Supaya taraf dengan tu. Kita orang beriman tak ada. Apa saja kerja kita orang beriman, sama ada kerja terus bentuk akhirat atau kerja tu berbau macam bentuk dunia, bekerja sebagai, semua ujung dia sama titik dia, li ibadatillah. Titik dia ujung apa? Li ibadatillah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dia kata abdi diri Tuhan ni jadi abdi bagi nafsu ni. Habis. Yang ketiga ialah nafsu, senjatanya ialah tidur, penjaranya jaga. Ya, yang ketiga nafsu, wasilahuha an-naum. Senjata yang digunakan oleh nafsu yang tidur, kejap-kejap tidur. Tak cukup-cukup tidur, berpuluh-puluh tahun tidur. Kalau hitung umur kita 60 tahun, kadang-kadang dia tidur dia dah pergi sampai belas 20 tahun tu. Tidur. Ya, sebab kemuliaan daripada orang beriman, dia kena jaga malam. Wa izu qiyamu bil lail. Izzah yang ada beriman, dia bangun waktu malam, tahajud kan dia. Kalau dia pakai tidur sampai rambang baru nak bangun, dia tak ada izzah, dia tak ada kemuliaan. Dia tak ada kemuliaan dan kehinaan lah. Wasijnuha as-syahr, dan penjara dia dari nafsu apa? Ialah kita berjaga. Mentalaba mula sahiral layali, siapa menuntut ketinggian di sisi Allah Ta'ala, adalah dia berjaga malam. Yang keempat, wal hawa, iaitulah hawa nafsu. Maka dia punya apa? Senjata silahuha al-kalam, ya, banyak berkata-kata. Sebab tu Nabi beri peringatan kepada kita banyak dalam bab percakapan. Iza kasural kalam kasural khata', wa iza kasural khata' kasural zunub, wa iza kasural zunub fannaru aula bih. Bila banyak cakap, banyak silap, banyak dosa, neraka patut ini. Ya. Bahasa Abu Bakar orang kanan Rasulullah SAW, dan dibasuh batu, dimasuk batu dalam mulut dia. Ya, tanya kenapa buat macam tu, dia kata aku nak kurangkan bercakap. Padahal dia orang ni hebat-hebat, dijamin syurga dah tu. Sehingga Rasulullah motivasikan kelebihan lawan bercakap ni apa? Diam. Rasulullah motivasikan dengan zikrul akhirah. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Siapa yang betul beriman dengan Allah dan di akhirat, maka apa cara dia? Bal yakul khaira aw liyasmut. Naklah dia bercakap yang baik sahaja. Kalau tak ada modal, fal yasmut, naklah dia diam. Ya, itu maknanya saranan yang jelas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap baik. Mana dia bercakap tu malaikat kanan tulislah. Jangan biarkan yang kiri tulis. Ada yang keempat, mana hawa, senjata hawa nafsu apa? Bercakap. Dan penjara dia kena penjarakan nafsu, diam. Bila diam, dia ambil mati kuman ni kan. Ya. Tu. Wasijnuhu as-sumtu. Habis. Dia siapa boleh buat 4 perkara ni hebat. Yang 4 perkara ni hebat. Allah. Mana dia boleh apa? Penjara dia dengan uzlah. Yang kedua, dia banyak lapar, kurang makan tu masuk dia. Qillatul amhil ibadah, sedikit makan tu ibadah. Dan banyak menjaga malam. Dan keempat, dia banyakkan berdiam, jangan banyak bercakap, kecuali benda yang penting je lah, yang wajib. Dan seumpamanya tu kena cakap. Ada pun yang lebih-lebih mengapu tak ya. Allah Karim. Dan hanya saya dijadikan syaitan, ya, dijadikan syaitan itu seteru bagimu. Supaya apa? Ini hikmat. Sebab dia kata semua yang Tuhan jadi, Tuhan ada hikmat. Ma khalaqtaha za batilan subhanah. Kata jadikan benda ni semua batil, tak, semua ada hikmah dia. Jadi apa hikmah Tuhan jadikan syaitan dan nafsu? Hikmah ni supaya ada hatimu berhadap minta tolong tu dengan Allah Ta'ala. Dengan adanya syaitan, ada nafsu sebagai musuh, maka kita sentiasa memohon pertolongan, ta'awuz dengan Allah Ta'ala daripada gangguan. Supaya adalah hatimu berhadap menuntut tolong dalam menolakkan dia, berhadap kepada Ta'ala, minta tolong
daripada gangguan syaitan, bisikan dia, perdaya dia. Maka ya itu daripada kerana nikmat, ya, kerana dengan dia tadarruk kepada Ta'ala. Hikmat dia. Hikmat Allah jadikan syaitan kita tunduk kepada Tuhan, bahawa minta pertolongan dalam menolakkan barang yang menyakiti dia. Lepas tu bila berperang dengan syaitan, Imam Ghazali kata syaitan farik wa anta mashghul. Syaitan farik, dia kosong, dia tak ada kerja kan, dia tak jadi pegawai, tak jadi, ya, laut tak pergi ke darat, dia satu kerja tak ada, kerja dia satu je, menyesatkan manusia, idlalun nas. Sedangkan kamu sibuk kerja sana kerja sini. Maka syaitan dimisalkan pada anjing. Bila anjing menyerap kamu, jangan kamu lawan dia serap, panggil tuan dia, dan tuan dia keluar dia kan, lari anjing. Itu lawannya. Dia berdepan dengan syaitan, rojok pada Tuhan, minta pertolongan. Dia Tuhan bertolong ambil, ya. Tuhan tolongnya, dia gerak kita semangat nak berzikir. Kita zikir dia lagi. Syaitan dia dengar ismullah, nama, jangan azan dia berlari, dia tak masuk tanda. Lepas tu kalau azan jangan duduk dalam tanda, penuh dia, bergasak-gasak dia masuk. Artinya di antara hikmat semua tuan jadi sampai kepada syaitan dan nafsu pun ada hikmat ni. Apa hikmat dia? Supaya qalbi insan tadi menghadap ke Tuhan dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh radhiyallahu an, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, man asbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa mutakabbir haqqan. Iz laisa tawadhu' illa an rif'ah. Pamata asbata li nafsihi tawadhu'an fa anta mutakabbir haqqan. Allah. Jauh pandangan sufi dan kadang-kadang tak terpandang gitu ni, ya, dahsyat dia. Laisat tawadhu atau laisal mutawadhi allazi iza tawadha ara annahu faqa ma sana, walakin al mutawadhi ya allazi iza tawadha ra'a annahu duma sana. Man asbata li nafsihi tawadhuan, barang siapa yang mengisbatkan bagi dirinya merendahkan diri, mana dia terasa dan terlintas dalam kalbi dia, aku ni orang tawaduk, habis, boom, tu takabur. Ya, dia terasa dia tawaduk ni, itulah mutakabbir. So orang mutakabbir ni orang yang perasan diri dia hebat, diri dia cantik, diri dia bagus, itu takabur. Ya, jangan sekali-kali kita pandang diri kita bagus, diri kita dah cukup, kita handal, itu syaitan ni. Ya, yang ada perasaan tu ialah iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nabi Tuhan sujud Adam, dia kata apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Mana mengisbatkan diri kita baik, diri kita hebat, diri kita dekat dengan Tuhan, itu syaitan yang paling wali minta orang yang merasakan diri jauh dengan Tuhan. Aku lebih banyak, dosaku lebih banyak daripada pasir yang melata di pantai. Itu ucapan para awliya. Barang siapa mengisbatkan bagi dirinya merendahkan diri, maksudnya apa? Dia rasa dia sudah mempunyai sifat tawadhu'an, tawadhu', maka orang tu bahwa al-mutakabbir haqqa. Itulah orang tu membesarkan, mana orang tu takabur haqqan sebenarnya. Itu kata dan seni kan, jalan sufi, masya-Allah. Ya, ini memang pakar tu. Pakar sufi je apa? Al-arifin, segala orang arif, para awliya. Kerana tiada yang merendahkan diri itu melainkan daripada pihak orang yang melihat dirinya tinggi. Ya, itu yang alat dia. Sebab illaisa tawadhu illa an rif'ah. Dia rasa dia tinggi. Sebab sifat tawadhu itu adalah sifat orang yang tinggi di sisi Tuhan. Bila dia rasa tawadhu, mana dia merasa diri dia hebat. Tu. Maka manakala engkau tetapkan bagi dirimu merendahkan diri, kita perasan kita ni orang merendah diri, maka engkau orang yang membesarkan diri. Masya Allah. Ya, tak faham, kadang-kadang kita pun tak terfikir benda ni. Seninya, ya, silat golongan sufi. Dia pandai bersilat dan yang musuh masuk sini dia kenal, musuh masuk cara ni dia tahu. Allah, itu sebenarnya membesarkan akan diri. Kita perasan dia tawadhu', rupanya dia takabur. Wala yazabillah. Orang yang tawadhu' ni orang yang tidak merasa dia berkelayakan dalam semua bidang. Ya.
letakkan dia apa pun, dia rasa dia tak layak, ada orang lain lebih layak, dia kata. Dia sentiasa memandang diri dia sebagai akar, bukan rotan. Dia memandang diri dia sebagai tanduk, bukan gading. Kita tak ada tak ada gading, tanduk lah kan, tak ada rotan, akar je lah. Dia pandang diri dia akar je, tuan. Akan lagi tinggi tu tak pandang, tak ada yang nampak dia. Habis maka bermula menetapkan rendah, mana dia berasa dalam hati, aku ni orang rendah diri. Bermakna orang lain tu takabur, dia je besar. Mendaki bahawa wujud tinggi, dia pandang dia tawaduk, mana dia nakkan sifat ketinggian tu. Dan sifat tinggi itu tiada ada yang melainkan daripada kebesaran. Rasa dia hebat, rasa dia baik, kita rasa diri dia kan, itu kebesaran, takabur. Dan kuasa, dan barang siapa menetapkan demikian itu bagi dirinya, dia rasa dia sudah ada sifat tawaduk, dan saya adalah yang membesarkan diri sebenarnya. Jadi kita kena rasa kita belum lagi pakai sifat tawaduk, walaupun benda tu kadang dah ada dah, tapi jangan sekali-kali kita pandang, kita sentiasa merasakan kita belum lagi, atau terbaik. Kena bahawasanya daif, Allah, kena tawaduk membesarkan diri yang sebenarnya, kerana bahawasanya daifun, daif, lemah, hina, fakir, semua ni. Dan ikhtiar itu iaitulah sifat hamba. Itu sebenarnya sifat hamba. Quwah, kuasa, mulia, kebesaran, itu sifat Tuhan. Jadi tak layak kita memandang sifat kita tu sempurna. Kita sentiasa dalam kekurangan. Maka apa sempurna itu? Tu perasaan diri dia baik. Perasaan diri dia tawaduk, mana perasaan diri dia baik. Maknanya bila baik tu membesarkan diri, rasa kita hebat. Kita kena sentiasa memandang diri kita ni fakir, hina. Itu disuruh tu. Sentiasa terjemahkan sifat fakir kita dengan Allah SWT. Sebab dia kata dia kenal diri dia. Orang yang merasa dia hebat, Tuhan tak kenal diri punya. Dia bila kenal diri, ada ia tiada engkau, habis. Tak nampak lah. Sebab sudah dinampakkan kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Siapa ada kita kan ada benda pun. Bahkan ulama' mengatakan kita dapat pahala itu semua saham kosong kan? Pahala-pahala kita dapat tu saham kosong je. Apa ada modal kita? Tak ada apa. Bila kita bayar deposit ada, kita ada bayar deposit, Tuhan pilih yang kita saja, ihsan dia je. Nak buat ibadat, dia kena ada ilmu. Nak buat ibadat, dia kena ada taufik, dia kena ada hidayah. Siapa bagi benda tu? Semua dia. Kita apa ada, apa tak ada. Kita semua pinjaman. Jadi kalau pinjam, dia belagak macam dia punya, macam orang tengok sakit hati. Dia pinjam kenderaan orang puas, dia rasa macam dia punya kan. Sebab kalau dia rasa dia meminjam, dia akan tunduk. Kalau dia rasa dia punya, dia sombong. Kalau rasa pinjam, dia jawab slow. Wah, baru kereta, motor ni kan dia punya, tak ada pinjam ni. Cuba kalau dia punya, saya kumpul duit 3 tahun lah. Boleh dapat beli. Dia cerita lah, orang tak tanya. Sebab apa? Ada perasaan. Bila merasakan wujud kita, merasa memilih, itu dipanggil sombong. Dia akan buat sifat takabur. Dia kena pandang diri dia fakir, hina. Itu sifat kita. Dan apabila adalah sifat hamba yang tersebut itu, maka betapa melihat ia bagi dirinya wujud. Daif kita punya, lemah, fakir, asal tak ada. Macam mana nak rasa kamu wujud, kata. Macam mana, maka betapa melihat bagi dirinya wujud dan kuasa. Mana ada kuasa kita? Dan terkadang yang demikian itu membawa kepada syirik yang jali wa na'ayatabillah. Bila dipandang dia hebat, dia andalkan naik lagi atas. Lalas sekali jadi Fir'aun. Dia mengaku ana rabbukumul a'la, kata, akulah Tuhan yang maha tinggi. Semua Fir'aun. Allah. Dan terkadang demikian itu membawa kepada syirik yang terang. Syirik yang terang, mengaku. Ataupun syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik yang tersembunyi? Ru'yatul nafs, memandang akan diri. Rasa diri saya, yang ni saya, semua saya buat. Kalau tak ada saya, mana boleh ada? Tu lagi besar syaitan je. Besar syaitan. Kadang kita buat amal, mungkin dia perangai tu. Buat kerja, lepas tu kita nampak kita.
Yang semua kerja-kerja buat ni kita buat ni. Kalau tak ada kita mana boleh jadi penuh. Itu syirik dengan Tuhan. Jadi nak samakan taraf dia dengan Tuhan. Tengok tu. Allah. Sebab tu kita sentiasa kena bergantung dengan dia. Nampak pergantungan, keterikatan. Sebab tu Rasulullah SAW doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, Tuhanku, jangan engkau serahkan aku kepada diriku, walaupun sekelip mata, walaupun satu saat. Ya, jangan serahkan. Mana apa? Bila kita tak serah kepada Allah, serah pada diri kita, mana kita nampak kita hebat, kita handal, kita habislah jawab ni. Kita pun tak kenal diri macam ni. Ya, orang yang kenal diri hilang terus. Hilang di mana? Bukan di mata kepala, keperasaan, syuur qalbi dia tu. Kerana bahawasanya hamba itu apabila melihat ia kepada amalnya, semada melihat tu dengan zahir, lebih lagi melihat dengan batin, ada perasaan hati, nampak dia buat, dia ya. Dan kepada wujudnya, dia tak pandang amal tu kurnia Tuhan. Sedangkan terpampang ayat Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, ini semua bifadlillah, kurnia Tuhan, bukan kau punya kan? Tak ada hatu habuk pun kita punya, semua kurniaan dia. Ya, bila kurniaan dia, pinjaman dia, apa yang sebab kita nak bangga diri, bukan kita punya pun. Ya, Tuhan. Wa bi rahmati, dan semua rahmat dia. Fa bizalika falyafrahu, dengan demikian kamu seronok. Mana kita seronok, Tuhan bukakan dapat memandang sifat kebesaran dia dan sifat kekerdilan, kehinaan kita. Ya, lalu kita merendahkan diri. Itu seronok dengan benda yang disuruh. Jangan diseronok benda yang dilarang. Untuk membesarkan diri itu dilarang. Ya, dia punya tunak, dia punya apa, tentang akar umbi dia apa tu, ru'yatun nafs, memandang diri. Ya, dia kalau bisul kan dia ada apa, dan ada akar dia kan. Kita cabut dengan akar-akar, insya-Allah dia tak tumbuh. Cabut atas dia itu tumbuh lagi kan. Cabut dengan akar sekali habis terus. Akar dia betul, akar tunjang dalam ru'yatun nafs, memandang akan diri. Pada dalam peperangan pun sudah kata, agak sebut Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha, wa ma ramaita, bukan engkau yang melontar ya Muhammad, hakikatan. Ya, iz ramaita ketiga, pada zahir yang engkau melontar. Atau zahir mana dua di sini, zahir syariat kita jangan tinggal, dan kemuncak dia hakikat, pandang dia. Ya, wa ma ramaita, bukan engkau yang melontar, iz ramaita ketiga engkau melontar. Tadi kata tak melontar, dia melontar pula. Tak melontar ay hakikatan, pada hakikat. Adapun iz ramaita ketiga engkau melontar, itu zahiratan, pada zahir. Kemudian penggulungan dia walakinallaha haramah, tapi yang melontar sebenarnya ialah Allah. Dia menjadikan semua ni gerak semua. Itu kena mantap betul. Dan bila mantap betul, dia kena apa tuan? Kena banyak zikir. Dia kurang zikir, dia kurang terang. Sebab zikir itu nur. Bila seseorang tadi dia apa, ishtighalu bizikri, ya, dengan zikir tu dia ishtighal, memberikan tumpuan, membanyak-banyakkan zikir. Ya, sampai peringkat bila dia ishtighal pada zikir, adalah akan pindahkan dia. Satu kurniaan dia dapat, lazzatun bizikri, kemanisan lazat dalam zikir. Ya, sebenarnya tadi kita zikir dah dapat lazat nak. Kalau sekadar zikir pun dah tak semak balik, ada tak dalam tu? Qalbi kita ada lazat dengan dia tak? Ada rasa sedap dengan dia tak? Semua kena tengok. Kalau tak ada sedap, dia jam situ. Kalau zikir tak ada lazat, dia jam situ. Tak ada pergi ke depan lagi kan? Dia jumut dengan dia. Macam kata bawa tempurung. Orang yang tak dapat zikir punya lazat zikir. Mana zikir? Kalau tanya dengan makan, mana sedap? Kadang nak jawab pun malu kan? Kita rasa makanan kita boleh rasa, ya, rasa zikir dengan Tuhan dia tak rasa, saja sebut tapi tak masuk ke dalam, ya, jauh dengan Tuhan. Kalau situ dia boleh dapat lagi lazat zikri, maka yang ke belakang lagi banyak. Dia boleh dapat istighal, dan dalil istighal apa? Kasrah, banyak. Sebab zikir dia so banyak, zikran kasirah, itu rahsia dia. Bila banyak dia akan bawa pada istighal. Bila istighal dia akan bawa kepada lazah, dan bila lazah dia akan bawa kepada syauq.
iza asyaqani asyiktuhu. Bila dia asyik dengan aku asyik dengan dia. Ya. Fa iza asyiktuhu. Ya, fa iza wa iza asyaqani wa asyiktuhu. Rafa'tul hijab. Bila dia kasih dengan aku, dia rindu dan asyik aku buka hijab. Pum. Ya, bila aku buka hijab, sirtu mu'aliman, aku terhajau dia. Itu ilmu laduni tadi. Ya. La yasabba iza sahannas, dia tak akan lupa ke Tuhan ketika manusia lupa akan Allah Ta'ala. Itu peringkat kena banyak. Ya, kalau nak tanya kita tanya zikir banyak. Kalau zikir sikit pun dapat ya, istighfar dengan Tuhan ada tak? Syauk dengan Tuhan ada tak? Ya. Orang kalau syauk dengan Tuhan dan rindu dengan Tuhan, tuan letak dunia dengan dia dengan batu sama. Hatta yastawiya az-zahab wal hajar. Hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata. Yastawiya indahu al-ghina wal fakir. Itu dia masa istighfar. Dia masuk ada syauk. Ya. Bila letakkan batu dengan emas rupa. Kalau letak batu dengan emas macam mana? Kita ambil apa kan? Emas lah dia ambil, kita merang ni. Ya. Tak. Kerja sangkut kerja dah pening kepala kan. Ya, ada dengan tak ada bagi serupa. Ya, taraf pun dah sampai makam iskun, baru dia pergi pembukaan, nampak tu hijab. Ya. Kaya dengan miskin serupa je bagi dia. Ya, ada duit dengan tak ada duit serupa je bagi. Kalau masih ada lagi terkesan, kita ada duit, kalbi kita lain. Bila tak ada duit, terkesan hati kita. Itu belum, jauh lagi. Lepas tu kita dakwa kita hebat. Malu ke Tuhan ni. Para awliya dia senyum 24 jam, senyum tenang. Sebab apa? Dia telah reda, tak ada apa. Ya, unsur alamil mulki tidak mempengaruhi rohani dia. Dia sudah seberang ke alamil malakut wal jabarut, mana alam penyaksian dengan kebesaran dan berlazat dengan Tuhan ni. Tentu kata bila lazat itu penting. Zikir tanya banyak, dapat tanya banyak, ada rasa manis tak? Rasa manis ada rindu tak? Ada proses dia. Baru dia pergi kepada rafa'tul hijab. Pum, tuan buka hijab. Bila buka hijab tak ada apa, dan dia dekat, makin rapat, dan bagai kurnia dia akan dapat. Allah Karim. Dan manakala tiada engkau lihat bagi dirimu kuasa pada satu wajah pun, kita tak merasakan kekuasaan kita. Yang kita pandang semua kuasa daripada dia. Dan tiada pada suatu hal, ya, pada keadaan-keadaan semua dia ada ahwal, ada makam, ada semua tu dia tak nampak, kita habis pada lenyap. Maka adalah engkau tawaduk. Itulah orang tawaduk. Ya. Orang tawaduk sebenarnya dia tak rasa apa, tak ada bagi dia. Yang dia nampak ialah semua dia, wallah. Tawaduk hakiki. Dan hakikat tawaduk itu ketiadaan melihat seorang itu akan dirinya ahli bagi sesuatu. Dia tak pernah merasakan dia tu ahli dalam bidang tu. Walaupun kalau orang tengok ramai nak banding, dia paling ahli, dia paling layak, tapi dia sendiri tak, dia rasa dia tak ada apa. Itu orang tawaduk. Ya. Sebab apa dia jadi tawaduk itu tuan? Sebab apa dia tak nampak diri dia? Ya. Sebab dia terhapus dalam musyahadah tuan. Sebab lawan tawaduk ialah tawaduk. Apa makna tawaduk? At-tawaduk al-haqiqiyyu ma kana nasyi'an min syuhudil azamati rabb. Ya, tawaduk yang sebenarnya dia akan terbuka bila syuhud dengan Tuhan, baru dapat tawaduk. Bila hati dia dibuka akan musyahadah akan Tuhan, ya, baru dia akan dapat sifat tawaduk. Selagi hati dia tak syuhud ke Tuhan ni, tak dapat tawaduk, dia masih lagi nampak dia. Allah. Dia tidak merasakan dia ahli dalam satu bidang tadi. Dan takabur itu akas. Takabur tu dirasa dalam kalbi, walaupun mulut dia tak keluar, tapi dalam kalbi ada benda tu. Dia rasa dia layak. Oh ni aku dah duduk makam ni aku ni. Aku dah tinggi, aku dah hebat. Itu syaitan dan wali tak mengaku dia hebat. Kalau ada benda tu menandakan dia belum usul ila Allah. Ya, susunan maratib tu pun kita faham lagi, itu masalah. Kemudian laisal mutawadhi allazi iza tawadha'a ra'a annahu faqama sana, walakin al mutawadhi'u allazi iza tawadha'a ra'a annahu duna ma sana.
Dan tiada ada dibilang orang merendahkan diri. Mana laisa mutawadhi, mana orang tu belum masuk lain orang yang tawadhu. Ya. Bila tu apabila merendahkan diri, ia dilihatnya dirinya di atas ya yang telah diperbuatnya. Bila tengok diri dia, dia rasa dia lebih hebat. Habis tu. Dia nampak diri dia lebih atas, fauqa ma sana, mana dia lebih layak daripada orang lain. Habis. Allah Allah. Dulu hebat-hebat ni. Kadang-kadang dia karang kitab berpuluh-puluh kulit tu. Last kali dia kata aku bukan ya ahli dalam bidang ni. Walastu bi ahlan. Lastu ahlan. Kalau ada tulis silap tolong betulkan. Kan? Tuan dulu nak dia apa lagi. Sekarang kau betul kitab dia melenting kan. Ya, macam-macam. Allah. Apabila merendahkan diri, lihatnya diri ni atas. Ya, dia rasa dia orang yang hebat dekat dengan Tuhan. Itu semua takabur. Yang ini tiada ia layak berbuat perbuatan itu kerana ia di dalam memandang dirinya tinggi martabat. Siapa pandang diri martabat tinggi dia habis. Dan tetapi orang yang merendahkan diri, orang yang apabila merendahkan diri, yang dilihatnya dirinya kurang daripada yang telah diperbuat. Dia buat benda tu dia rasa tak cukup. Dia buat amal dia rasa tak sempurna. Itu dia pun tahu. Dan yang ini dalam taksir. Apa makna taksir? Cuai pada diperbuatnya itu. Dan kata Syekh Syazili, Syekh Abbas Ansari radhiyallahu anhu, barang siapa menilik bagi dirinya harga. Kalau seorang tu tilik diri dia ada harga je, diri dia ada nilai saja, habis. Bahkan kata Syekh Bahauddin qaddasallahu radhiyallahu wali kutub Imam Tariq Al-Naqsyabandi, kau kena rasa kau dengan anjing tu anjing lagi baik. Kalau kau rasa anjing tu apa anjing aku baik, itu kau tak kabur. Satu orang wali kan anjing tak jadikan mengingatkan dia. Dia berjalan, kemudian dia tengok tai anjing tu kan, dia angkat, dia serak ke jubah dia, elak-elak. Anjing tu sound dia. Dia kata, tai aku sejemput tu kau main lagi kau elak-elak, dalam perut kau tu lebih teruk daripada tai aku dia. Melawang wali tu. Tu wali Allah Ta'ala tegur dia dengan anjing. Allah Ta'ala jadikan anjing tu sound ni. Wah, kau main kau elak-elak, dalam perut engkau tu lebih teruk daripada tai aku lagi. Kau perasan, semua penyakit perasan, penyakit syaitan lagi ni. Banyak kena kepada kita ni penyakit syaitan. Rasa kita hebat, rasa kita pandai, kita macam bagus. Kalau tak rasa ni tuan-tuan dah jadi wali kan. Adalah yang temberang ni, memang ada kat kita ni. Kalau saya kata apa, surrender je lah. Kalau tunggu saya kata apa, surrender je lah. Jangan temberang. Kalau tak ada benda ni, kalau jadi wali usah lah kata. Bila tak jadi mana apa, berlambak kat kita. Betul kita perasan, kita baik. Itu syaitan ni. Dan kata setengah mereka bermula orang yang ahlillah itu, apabila naik mereka dalam satu makam, dan saya zahirlah bagi mereka ikhtiar diri mereka dan sempurna lain daripada mereka itu. Ya, jaga. Tadi kata Syekh Abbas Ansari apa, barang siapa menilik baginya harga je, dia rasa diri dia ada nilai, ada kualiti, ada hebat, maka tiada diperwaliyahnya, tiada diperolehnya, tiada diperolehnya baginya tawadhu. Dia tawadhu kemudian takabur apa wada'ahullah, Tuhan jatuhkan dia. Dia dah jatuh, dia perasan dia tinggi. Ini masalah besar. Allah. Dan kata setengah mereka itu bermula orang yang ahlillah itu, orang yang betul-betul mengenali Tuhan, apabila naik mereka itu dalam suatu makam, dan saya zahirlah bagi mereka itu ikhtiar diri mereka itu. Ya, faham tu? Mana dia nampak kesilapan dia tu maksudnya. Bila naik itu makam, dia akan nampak ikhtiar, mandang ikhtiar dia pun salah lah tu maksudnya. Maksud dia lagi dia tinggi, lagi dia nampak dia silap, lagi dia tinggi, lagi dia nampak dia silap, tu maksud. Ya. Kalau dia rasa dia tinggi tak nampak silap, tu bohong kan. Sebab kita bila naik ke atas, kita tahu kat mana kelemahan kita dulu. Tu sebab tak naik-naik, ni baru naik, tu maksud itu. Walhasil dia sentiasa memandang kekurangan itu. Dan sempurna lain daripada mereka itu. Ya. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa menilik dirinya di atas makhluk, ya, dia nampak diri dengan makhluk, dia betul.
Kena buat ilmu dia juga. Kalau buat amal pun dia juga. Buat ilmu, wah tak betul, dia ni, wah, dia ni, kau ngaji kitab ni, kau ngaji aku 3 mazhab macam-macam. Itu buat ilmu. Kalau buat amal kita, kau asyik tidur je, aku malam tak tidur, ada rasa dia betul saulah. Kalau akhwal pula kau tak terbuka, aku macam-macam nampak je. Ada yang sibuk gitu, wah saya dah nampak aras, kadang-kadang aras jin dia pergi, dia pun tak kenal. Ya, segegar je aras tu apa? Aras ke kursi itu makhluk, syurga itu makhluk kan? Ya, kita nak apa? Dia je, ilahi anta maksudi, bukan al-jannah maksudi, bukan al-arash wal qalam wala betul maksud kita, anta, engkau saja Tuhan, lain aku tak nak kan. Tu seorang wali bila dia haus tengok air dan telaga jauh kan, dia ceruk tak ada timbul, dia tengok je air tu naik kat mulut ni, oh air tu di bawah naik, dia lah ya, bukan dia seronok, dia lah Allah, aku tak nak benda ya Allah, ini semua makhluk tak nak. Aku nak engkau je ya. Tu para awliya dia punya sifat besar apa, dia lebih suka tersembunyi dan tidak dikenali. Sifat dia ada dalam kalbi dia. Kalau Tuhan kenalkan dia tu lain, dia tak nak benda tu. Sebab dia tahu di situ ada rahsia kelazatan dengan Tuhan. Bila kita tak nak benda tu, Tuhan akan beri hadiah. Seronok kita tu, lazat dengan dia akan dapat. Tapi bila kita pusing dia benda makhluk, mana kalbi kita dah pusing, kiblat dia lari, dia tak sedap, dia buat ibadat pun berat, kan tak buat dia makan. Barang siapa menirik dirinya di atas makhluk, dia rasa dia lebih baik daripada makhluk lain, ataupun bersamaan dia taraf dia bersamaan dengan mereka itu, saya tertegah ya, tu madah mereka itu Allah. Kerana apa? Maddah itu seperti air, tiada berlaku ia melainkan pada tempat yang rendah. Yang mana takungan benda ni, dan madat yang bukan takkan dapat. Air dia bertakun tempat yang rendah, dia tak takun atas bukit. Tempat-tempat rendah lembah tu banyak air, dia akan subur, menumbuhkan berbagai pohon-pohon yang hebat. Itulah maksudnya. Bila hati tadi kita rendah dia, Tuhan akan tumbuhkan berbagai futuhat akan keluar, fuyudat, faid, limpahan. Dan ada pun pada tempat yang tinggi itu, maka tiada naik air ya, kering pun tak, kerana rumput pun tak hidup dan pada tempat yang bersamaan itu terhenti air, pada dalamnya air. Bila sama tempat tu level sama, air tak berjalan. Tapi ke tempat tinggi langsung tak ada. Kalau bawah air turun. Jadi rendahkan diri kamu ya. Kalau dalam isi atubi dia panggil lantaikan diri kamu. Dalam Quran suluk kena melantai, kata lantai tak ada zikir, tak ada jam ya. Kita rasa kita paling hina, kita paling jauh, kita paling gelap, kena rasa gitu. Walaupun pada hakikat mungkin dibanding betul sebenar dia lebih hebat, tapi tak, dia tak bagi ruang memandang ketinggian dia ya, kebesaran dia tak ada, dia downkan habis bahawa ni orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan kata setengah mereka itu, tiada sampai hamba itu kepada makrifat, pada martabat tawaduk, hingga dilihatnya dirinya tiada patut diperolehi rahmat Allah. Dia rasa dia patutnya, kalau dia rasa apa, kena kira dengan lalai dia, jauh dia, jahatnya dia ni ya, rahmat patut tak datang dekat dia. Macam tu sekali dia rasa ya. Kalau hantar kepada patut rahmat dia datangkan aku ni banyak rahmat, berat dia ni. Dia merasakan dia tak layak menerima rahmat Tuhan, dan hanya senyap rahmat atau anugerah dan nikmat ya. Dan telah ijma' sepakat ahlillah mereka itu bahawa hamba itu selagi memandang ia bagi dirinya di atas seseorang dalam segala orang yang Islam, tiada sah baginya masuk hadratillah selama-lama walayatullah. Tu banyak kan tengok orang dia ni benar aja habis. Kita pandang orang aja habis. Berat ni. Kalau tuan guru saya kata apa, dia kentut dengan hidung ni. Tu kentut dengan hidung. Itu dia kentut dengan hidung ni. Ya, bila kata orang tu wah hewan. Aja habis bom jatuh. Ya. Dahsyat tuan ni. Ni pakar tu yang keluarkan benda ni. Banyak selapor kat kita sebab kita tak bergerak kita, dan kalbi kita dengan Tuhan kadang langsung tak ada rasa ya. Dia sepaling kurang kita kena rasa kalbi kita dengan Tuhan, kena berjalan kena rasa paling kurang macam mana seorang lelaki dengan perempuan sedang gila berindu, macam tu paling kurang, itu level paling bawah.
Macam mana dia setengah bercinta kan duduk teringat. Kalau sekarang main mesej kerja, nak tidur nak lama mesej. Kan? Bangun tidur cek mesej. Macam tu, itu paling kurang. Label paling bawah. Kalau tak ada ni masuk tong sampah kita jawab. Taraf kita ni anak lah taraf tong sampah. Tuan-tuan tak tahu lah taraf atas. Taraf anak ni taraf tong sampah. Tak ada lagi kita nak tahu hati kita dengan Tuhan kuat belum. Macam mana jantan gila betina. Ulama Sufi banyak dimisalkan tu perempuan dengan lelaki arak tu misalan ni. Mana tarikan. Itu paling kurang. Mana kita cek diri kita, kalau hati kita dengan Tuhan tak ada rindu macam mana perempuan rindukan laki-laki, laki-laki gilakan perempuan, belum ada tahap tu, mana iman dia problem besar. Tiba-tiba kita rasa kita dah bagus, tertipu, gurur. Ya, anta maghrur, engkau tertipu ulama. Ya. Cek balik tu paling kurang tuan-tuan. Allah. Dia masuk hadrat Allah Ta'ala selama-lamanya. Kerana bahawasanya tertegak atas orang yang dalamnya sesuatu, dia boleh takabur. Mana dia tertegak tak dibenarkan masuk. Orang yang dalam kalbi dia ada sedikit sesuatu, dia bertakabur. Syurga ada berapa tuan? Ya. Syurga ada dua. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun makam ketuhanan dulu. Akhirat satu, di dunia ni makrifat akan datang. Maka sebagaimana syurga di akhirat tak boleh masuk orang yang takabur, syurga dunia sama juga. Ya. Tilka darul akhirah naj'alha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian lagi akhirat syurga itu kami sedia bagi orang yang tak ada sedikit pun kalbi dia nak besarkan diri. Nak pandang dia hebat tak? Zero, kosong. Dan tidak ada kendak dia nak buat benda maksiat tak. Itu untuk syurga sana. Syurga di dunia ni sama je tak? Jannah marifat sama je. Kalau ada je pak rasa pum jatuh. Ya. Dia kena betul-betul melantaikan diri tuan-tuan ni. Badan kita Kasyful Asrar dia tahu. Bila kau tengok orang tua, kau kena rasa orang tua tu lebih baik daripada engkau. Orang tua tu lebih umur, mungkin ibadat dia lebih banyak daripada engkau. Kita pula terbalik, dia tua, ibadat tidak, reti tak ibadat tu. Macam-macam syaitan dia waktu kepala kita ni. Kalau tengok pula orang muda, budak kecil, budak kecil nakal macam mana pun, dia kalau dia belum balik kan, dia kalau pergi rumah orang, pasu orang pun terbalik kan. Dia punya nakal. Dia tu kalau mati direct syurga, dia belum balik tanpa hisap pun. Kita ni belum tahu tersangkut ke bawah Allah nasib saya. Walahnya juga takut tentang ni. Tu. Sehingga kalau tengok budak-budak nakal, kita rasa dia lebih baik daripada kita. Sebab dia nakal, kadang-kadang dia tak ada ilmu. Kita ni pula nakal, kita dah kira ilmu. Kitab elik kulu kira sama habis luar bulu ketiak dia tu. Ya, buat nakal juga siapa teruk? Kita teruk. Maksudnya apa? Jangan beri walau satu zarrah pun, satu hun pun memandang diri kita ada kelayakan. Jangan pandang. Kita kena down habis-habis baru dia angkat. Man tawadha'a rafa'ullah. Siapa tawaduk tu Tuhan akan angkat dia. Jadi kalau dia tak dapat betul-betul full betul sifat tawaduk ni, Tuhan tak angkat. Tidak dibenarkan tuan, nak masuk hadrat tinggi dengan dia dalam keadaan kita ada kotor sifat takabur yang melongkang kotor tuan. Allah. Dan kata Qasar radhiyallahu an, barang siapa menyangka pada dirinya bahawa terlebih baik daripada Fir'aun, Allah, maka sebenarnya nyata takabur ni. Kita dengan Fir'aun kita rasa kita baik kan? Memanglah kita rasa kita baik. Fir'aun aku lagi baik Fir'aun, memang ada benda tu kan. Dari sudut mana dia kata ni? Anda kena faham sudut anda. Kan dia kata macam tu Fir'aun kafir baik kali, bukan kan tu maksudnya. Kafir dengan Islam, memang Islam tu baik. Maksudnya Fir'aun itu dia jadi Fir'aun sesuai dengan dia kafir. Dan kau orang Islam, kau pergi buat perangai macam Fir'aun, macam tu maksudnya. Kau leka dengan Tuhan, kau buat maksiat, sedangkan kau Muslim. Sebetulnya engkau Muslim, sifat engkau kena ada sifat Muslim, sifat mukmin, sifat arif dengan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Sebab tu kita rasa apa? Fir'aun dah sesuai dengan dia. Memang dia kafir kan. Kita ni, maknanya kita tak dapat memakai sifat kita sebenarnya. Ya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala. Maka ketika itu dia kata apa? Kau dengan Fir'aun, kalau kau rasa kau baik, berat lagi tu. Tapi yang silap faham lah ya. Dia sufi punya kalam dalam kan. Dia kata maksiat membawa dekat, taat membawa jauh. Lagi pening balik dia. Sifat taat sebenarnya membawa dekat, maksiat membawa jauh. Tapi ada kali sebalik berlaku. Maksiatun aw rasat zullan khair
minata aurasat istikbar. Maksiat seorang tadi, kemudian lepas maksiat dia bertobat, dia rasa hina diri dia, lebih baik orang tu. Itu maksud daripada orang buat taat kemudian membawa takabur. Dia buat taat, lepas tu dia rasa aku lagi hebat, aku lagi pandai, aku lagi alim, aku lagi sampai ke Tuhan, aku dekat. Itu semua syaitan besar tuan ni. Atau sufi punya tengok, dahsyat tuan dia orang. Balik arif billah, maknanya ilmu yang ada pada itu pembukaan dahsyat, detail. Dan alamat tahqiq tawaduk, ini tanda seorang tu betul-betul mantap tawaduk dia apa? Bahawa tiada amarah. Sebab amarah tak ada apabila dia aibkan. Mana kalau orang kutuk kata kau ni apa benda ni, kau ni jauh lagi, dia diam, tak ada apa. Bahkan dia pandang semua afal Tuhan. Tu okey. Dia kalau maki dia, orang kata dia, orang fitnah dia, mengelinjang ni marah. Tak boleh tidur dia malam, tukar jauh lagi, tak berbau. Tu sifat tawaduk. Apabila orang downkan dia, tak ada apa, dia steady, tiada marah. Dan Quran sebut la yakhafuna laumata laim, dia tak takut celaan orang mencela. Sebab yang ditakut adalah celaan daripada Allah, bukan celaan orang. Satu dunia cela kita, Tuhan terima syurga. Satu dunia angkat dia, Tuhan tak terima, neraka tu. Jadi kita cari nilaian Tuhan, bukan nilaian orang. Bahawa amarah dia tidak amarah, mana tidak marah kalau orang aibkan dia, tak dikurangkan dia, orang kata macam dia diam steady, bahkan dipandang semua afal Tuhan. Dan tiada benci apabila dicela. Tapi kalau cela pak dia melenting, jauh lagi tu, tak berbau, bukan dapat tawaduk, bau tak dia. Allah. Dan adalah bagi tawaduk itu dua sebab. Pertama, menilik hamba bagi segala sifat dirinya dan kurang. Satu, kita sentiasa kena memandang akan kekurangan diri kita, jangan pandang kelebihan. Satu. Yang kedua, menilik hamba bagi segala sifat Tuhan. Sentiasa dia murakabahkan akan awsaf asma' Tuhan, dia bawa tawaduk. Dia nak matan bawah ni, nak bawa matan bawah ni. Dan sempurnanya. Dan yang kedua itu terlebih kuat. Yang kedua ni tadi tilik kelemahan kita, tapi yang kuat yang kedua, menilik sifat Tuhan. Maka kena demikian itu kata mu'alif, at-tawaduk al-haqiqi, ini dia, makana nasyi'an an syuhudi azamatih wa tajalla sifatih. Tawaduk yang sebenar dia jadi daripada syuhud akan azamah tu. Kok mana boleh kena syuhud musyahadah? Dia mula-mula muhasabah, murakabah, musyahadah. Dia syuhud akan azamah kebesaran Tuhan dan tajalli sifat dia, baru dia akan rasa betul tawaduk dia dengan Tuhan. Mana nampak yang besar, boleh rasa dia kecil. Nampak orang alim, boleh nampak dia jahil. Dia tengok orang alim besar-besar ulama pun nampak jahil aku banyak lagi. Tapi kalau dia berkawan dengan orang tak kerti baca, dia tahu aku lagi pandai. Dia banding dengan ulama besar, habis down dia. Sebab tu disuruh kita kalau pelajar, disuruh berkawan dengan budak-budak yang cerdik. Budak-budak dapat nombor 1, nombor 2, berkawan dengan tu. Kau jangan berkawan dengan dapat 40. Bila kawan nombor 1 tu, kita sentiasa rasa kita ni tu kurang lagi, ada orang atas kita lagi. Macam tu. Kalau dia berkawan dengan 40, dia nombor 20, aku lagi pandai, dia 40. Jadi tak ada peningkatan. Itulah kita berkawan dengan orang atas, pandang perjalanan kita, pandang awliya atas, menampak kita jauh lagi. Tapi kalau banding dengan Fir'aun tadi, ada kasih dia besar. Jadi sentiasa memandang kebesaran Tuhan. Sebab bila ternampak, terbuka kalbi, confirm dia akan tunduk. Macam kita tengah baca kitab kan, tiba-tiba dengar suara bisalam, kita angkat, kau tengok tuan guru kita, boleh baca tak? Boleh lah, wallah alam tu. Tadi boleh termerang, tu tak ada, tu dia datang, dia tutup tu. Sebab apa? Yang datang lagi besar. Mana keterlihatan kita, orang yang lebih pada kita, menutup akan kemuliaan kita, menutup apa yang ada pada kita. Maka pandang siapa yang besar, dia lah, huwa. Bila hati terbuka dengan dia, confirm kita akan tunduk. Itu cara dia buat. Sebab tu nak nampak kenapa sikap ketuk dia istighfar dengan zikir dia, sampai terbuka. Habis tu. Kemudian at-tawaduk al-haqiqi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa maghfirana ya rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallah. Ya Karim.